Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Jadi kita masih lagi dalam bab Al-Ariyah. Ariyah ni pinjaman. Dia bukan pinjaman duit gitu. Dia maksud Ariyah ni dia lebih umum daripada pinjaman duit. Kita kalau pinjam duit kita kata hutang. Dimaksud pinjam ni adalah pinjam barang kadang kita pulangkan seperti apa yang kita pinjam. Contoh pinjam motor kejap, tu maksudnya al-ariyah. Baik. Tu maksud pinjaman. Jadi katanya an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-yadi ma akhadhat hatta tuaddiyah rawahu Ahmad wal arba'ah wa sahhahu al-Hakim. Maksudnya daripada Samurah bin Jundub, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pihak yang memegang suatu barang harus bertanggungjawab terhadap keutuhan barang yang dipegangnya sehingga mengembalikannya kepada pemiliknya. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan 4 orang ulama hadis yang lain dan dinilai sahih oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni tak silap ingat pada minggu lepas kita hurah dah sikit dah. Tapi pada minggu ni kita nak hurah sikit lagi. Di hadis ni maksud dia alal yad, asal perkataan yad makna tangan. Tapi maksud alal yad di sini maksudnya menjadi kewajipan kepada seseorang. Menjadi kewajipan kepada seorang apa yang diambil daripada orang, untuk dipulangkan semula kepada tuangnya. Itu maksud daripada hadis ini. Jadi kalau kita pinjam barang orang, maka sampai masa kita kena pulang balik. Itu maksud daripada hadis yang kita baca saat ni. Kalau kita sewa barang orang, sampai habis dah masa tempoh, kita kena pulang balik. Mungkin kita sewa kereta ataupun sewa motor, dah kira lah macam-macam sewa lah boleh yang kita masuk dalam bab sewa ni. Sampai masa kita kena pulang balik. Dan perkataan ataupun hadis ini ulama fiqh menjadikan suatu kaedah yang dikenali sebagai kaedah fiqh, iaitu setiap orang yang mengambil barang orang maka wajib dia kena pulang semula. Sehingga kan orang yang curi barang orang, orang yang rapah barang orang, dia kena pulang semula. Andai kata barang yang dia curi, barang yang dia rapah, barang yang dia ambil barang orang punah dah, maka wajib dia kena ganti berpandukan kepada hadis yang kita baca saat ni. Baik. Seterusnya kata dia, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Addil amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanah wa sahhahu al-Hakim wa istankarahu Abu Hatim ar-Razi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang percaya kepadamu. Maksud orang yang percaya ni adalah orang yang memberi amanah kepadamu. Imam Ibn Hajar meletakkan hadis ini di bawah bab al-ariyah ataupun bab pinjaman. Maksudnya, ketika orang bagi pinjam barang kepada mu, maka mu kena pulang kembali kepada tuang dia. Tetapi hadis addil amanata ila man i'tamanak bukan hanya untuk pinjaman sahaja, bahkan untuk banyak perkara. Orang hak yang memberi amanah kepada kita, maka kita kena tunaikan amanah dia. Orang hak yang beri hutang kepada kita, kita kena tunaikan hutang dia. Itu sebagai contoh. Orang hak yang bagi amanah kepada kita untuk melakukan sesuatu perkara, kita kena tunaikan amanah dia. Lepas tu kata Nabi SAW, dan jangan kamu khianat mereka ataupun golongan ataupun orang yang mengkhianatimu. Kalau orang tu khianat kepadamu, mu jangan khianat balik. Sebab sifat khianat ni bukan sifat orang beriman. Ia adalah sifat golongan munafiqun. Sebagaimana Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, ayatul munafiqi thalath. Tanda orang munafik itu ada 3. Antaranya adalah apabila diberi amanah, maka dia khianat. Maka itu tanda orang munafik. Sifat khianat bukanlah sifat orang beriman. Sehingga kan kita tidak boleh khianat kepada orang yang khianat kepada kita. Apatah lagi kalau orang hak tak khianat kepada kita. Orang hak yang memberi kepercayaan kepada kita, tiba-tiba kita khianat, salah dah. Hak tu lebih besar lagi kesalahan dia berbanding dengan kita khianat kepada orang hak yang khianat kepada kita. Orang khianat kepada kita, tak boleh kita khianat kepada dia. Apatah lagi kalau orang tu tak khianat kepada kita, lebih lagi tidak boleh kita khianat kepada dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan jangan mengkhianat mereka yang khianat kepadamu, ada sebahagian daripada ulama fiqh menyebut, iaitu dalam mazhab Hambali. Mereka menyebut lagu mana? Katakanlah, ni ambil contoh je. Kita kerja dengan seseorang. Ni sebagai contoh, kita kerja dengan seseorang. Tiba-tiba dia tak bayar gaji kita. Kita kerja dengan dia, tiba-tiba dia tak bayar gaji kita. Tapi kita masih lagi bekerja dengan dia. Adakah boleh kita ambil barang dia tanpa pengetahuan dia? Untuk sekadar gaji hak yang kita kerja dengan dia? Kalau mengikut pandangan mazhab Hambali, tak boleh. Sebab dia? Sebab dia kata hadis ni, mu jangan khianat kepada mereka yang khianat kepadamu. Tapi berbeza dengan pandangan ulama yang lain. Cuma kita nak kabarnya, perkataan wala takhun man khanak, ada sebahagian ulama faham sampai tahap tu. Jadi ketika dia khianat kepadamu, mu tidak boleh balas khianat balik kepada dia. Sampai ke setengah ulama faham begitu. Tapi berbeza dengan pandangan mazhab Imam Syafi'i. Pandangan mazhab Imam Syafi'i lain sikit dalam bab ni. Jadi secara ringkasnya, ketika seseorang yang sepatutnya mesti kena beri kepada kita, kita ada hak terhadap seseorang, tiba-tiba orang tu tidak bagi hak dia kepada kita, maka kalau sebab kita berhak daripada dia sesuatu benda memang jelas. Sebagai contoh, isteri dengan suami. Okey, jelas. Isteri berhak mendapat nafkah daripada suami. Maka hak tu tak ada khilaf di kalangan ulama, boleh isteri mengambil sebahagian daripada harta suami, tapi dengan syarat-syaratnya untuk nafkah dia
walaupun tanpa pengetahuan suami. Hal tu tak ada khilaf. Kerana di sana ada hadis yang diriwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau. Ada seorang sahabiat yang dikenali sebagai Hindun bintu Utbah. Dia mari jumpa dengan Rasulullah. Dia ni isteri kepada Abu Sufyan. Hindun bintu Utbah, dia isteri kepada Abu Sufyan. Dia mari jumpa dengan Rasulullah. Kata Aisyah dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau. Dia khabar kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih." Sesungguhnya tok lelaki aku, Abu Sufyan ni seorang lelaki yang memang kedekut. Dia syahih ni maksudnya orang yang kupi kalau bahasa Terengganu. Orang kelong. Memang kedekut sungguh, orang bergaluh. Bahasa kita belaka tu kan, bergaluh sungguh. Dengan bini pun bergaluh. Yang mana walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi. Dia tidak beri kepadaku apa yang mencukupi untukku dan anak-anakku. Nafkah dia bagi tak cukup. Bukan dia tak cukup adalah tak cukup sungguh. Kadang-kadang kita ni tak faham nafkah, kita rasa tak cukup. Lagi bituk lelaki dak 2,000 sebulan rasa tak cukup. Tu tak faham hak tu. Hak ni memang nafkah tak cukup sungguh. Ya, di sana ada nafkah yang wajib. Makan, minum, tempat kediaman, pakaian. Okey, itu termasuk dalam nafkah yang wajib. Manakala bagi piti tiap-tiap bulan selain daripada hak yang kita cerita saat ni, hak tu sebenarnya bukan yang diwajibkan. Adalah perbincangan panjang dalam kitab fiqh. Baik, itu cuma kita khabar secara ringkas sahaja. Nak tahu secara terperinci lagi, nanti apabila kita sampai hadis berkait dengan nafkah, kita akan bincang pula. Baik. Jadi Hindun bintu Utbah, dia mari jumpa dengan Rasulullah. Dia khabar tok lelaki dia kedekut. Tok lelaki dia tidak bagi nafkah yang mencukupi untuk dia dan anak dia. Melainkan kata Hindun bintu Utbah, melainkan ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Melainkan benda yang aku ambil daripadanya tanpa pengetahuan dia. Baru cukup. Maka dia tanya Rasul, boleh tak aku buat lagu tu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil dah daripada harta tok lakimu nafkah yang mencukupi untukmu dan untuk anakmu, tapi bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Rasul tak buka seluah-luahnya. Mu nak ambil ikut dang, bukan ambil dengan cara yang baik. Ambil untuk keperluanmu sahaja. Bukan kemewahanmu, bukan keinginanmu, bukan. Untuk sekadar nafkah mu boleh ambil. Maka sebab kata ulama, ketika ada satu pihak yang mana dia tidak menunaikan hak kita, sedangkan kita berhak daripada dia, benda tu zahir, sebagaimana nafkah suami kepada isteri, maka boleh si isteri mengambil daripada harta suami dia tanpa pengetahuan suami, tanpa ada khilaf di kalangan ulama. Hak ni tak ada khilaf. Adapun kalau istihqaq ataupun berhak dia mengambil daripada orang lain saat itu tidak jelas, tidak nyata, tidak zahir. Contoh, ada orang berhutang dengan dia. Kan berhutang ni mana benda zahir? Ada orang berhutang dengan dia, tiba-tiba orang tersebut menafikan, tak mau bayar. Boleh tak dia ambil mana-mana harta yang dimiliki oleh orang yang berhutang dengan dia untuk melunaskan hutang? Boleh ke tak? Baik. Dalam masalah ni, yang pertama, kalau sekiranya dia ambil barang dia, orang tu hutang kambing dengan dia. Ini contohlah, hutang kambing. Nak bayar kambing kau, hutang kambing. Dan dia dapati memang kambing dia dah hak situ. Hak ada tu memang kambing dia. Maka tu tak ada masalah, boleh ambil barang dia. Barang dia, hak tu jelas ni barang dia. Tapi kalau barang selain daripada barang dia, boleh tak nak ambil? Di sini berlaku khilaf di kalangan ulama. Sebagian ulama kata tak boleh. Sebab dia
Sebab berpandukan kepada hadis ni. Sebagaimana yang kita cerita. Mu jangan khianat, mereka yang khianat kepadamu. Tapi kalau sebahagian yang lain mengatakan boleh. Tapi ada syarat-syarat dia. Ada syarat-syarat dia. Ketika tidak ada saksi, antara syarat dia. Ketika tidak diketahui oleh hakim, itu antara syarat-syarat dia. Ini pandangan mazhab Imam Syafi'i. Okey, atas pandangan mazhab Imam Syafi'i, maksud wala takhun man khanak, mung jangan khianat mereka yang khianat kepada mung adalah ketika orang tu hutang dengan kita, dia tak mau bayar. Dan kita ada jumpa barang dia. Kita ambil barang dia. Kalau kita nak ambil hanya sekadar hutang kita sahaja. Tapi ada syarat-syarat dia lah. Tidak boleh kita ambil lebih daripada sekadar hutang. Kalau hutang kita dengan dia 300 riyal, barang dia saat itu 500, tak boleh. Kalau kita ambil lebih daripada hak yang kita berhak, maka kita telah khianat kepada orang hak yang khianat kepada kita. Ini di antara perkara hak yang pentinglah, yang perlu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dinilai hasan oleh, ataupun hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, dan dinilai hasan oleh Imam Tirmizi, dan dinilai sahih ataupun dihukum sahih oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Seterusnya kata dia, wa an Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atatka rusuli fa'atihim 30 dir'a. Qultu ya Rasulullah, a'ariyatun madmunatun aw 'ariyatun mu'addah? Qal bal 'ariyatun mu'addah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahhahu Ibn Hibban. Maksudnya daripada Ya'la bin Umayyah, seorang sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya, apabila datang kepadamu orang-orang utusanku, maka berikanlah kepada mereka 30 pasang baju besi. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah sebagai pinjaman yang dijamin ataupun sebagai pinjaman yang dikembalikan seadanya? Baginda menjawab, tidak, melainkan sebagai pinjaman yang akan dikembalikan seadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni, Ya'la bin Umayyah, seorang sahabat Rasulullah, menceritakan kepada kita suatu peristiwa yang pernah berlaku di antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam peristiwa ini ada hukum yang dapat dikeluarkan, iaitu pernah Rasul khabar kepada dia, kalulah utusanku mari jumpa denganmu, berilah 30 baju besi. Ya'la bin Umayyah ni dibanyak baju besi. Dia banyak baju besi. Maka Rasulullah suruh Ya'la bin Umayyah bagi kepada utusan Rasulullah untuk digunakan dalam medan perang. Itu maksud dia, untuk digunakan dalam medan perang. Cuma Ya'la bin Umayyah dia khabar kepada Rasulullah, Rasulullah, baju hak yang mu ambil daripada aku ni, hak yang mu suruh aku bagi kepada orang utusan-utusanmu ni, adakah dia pinjaman yang diganti semula ataupun pinjaman yang dipulangkan kembali? Apakah perbezaan di antara pinjaman yang diganti ataupun pinjaman yang dipulangkan kembali? Maksud pinjaman hak yang madmunah, yang diganti gini, kita pinjam barang orang, apabila rosak maka kita kena ganti balik barang orang. Okey, itu maksud dia pinjaman yang dipulangkan semula. Jadi kalau kita ambil barang orang, kalau rosak maka kita kena ganti balik. Ataupun yang keduanya, pinjaman yang dipulangkan semula. Maksudnya pulangkan semula ni adalah rosak ke, tak rosak ke, bagi saja lah, tak ada ganti benda lah.
Jadi kalau molek, bagi hak molek. Kalau gosok, bagi hak gosok lagu tu. Macam tuang dia pakai, warna tuang dia pakai. Tuang dia pakai, siapa masa gosok. Sama juga orang pakai, siapa masa gosok. Jadi kalau tuang dia pakai gosok, tuang dia buat balik. Orang pakai gosok, orang wimbulah hak gosok. Okey, itu maksud perkataan. Adakah pinjaman ini kalau gosok akan diganti dengan benda yang akan diganti ataupun akan dipulang kembali sama ada gosok ataupun tidak tanpa ada bayaran dan gantian? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pinjaman yang akan dikembalikan seadanya. Maksudnya tidak ada gantian. Okey, ni hadis yang pertama. Kita tengok hadis berikutnya pula. Wa an Safwan bin Umayyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ista'ara minhu duru'an yawm Hunain. Faqala: "Aghasbun ya Muhammad?" Qala: "Bal 'ariyatun madmunah." Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahu al-Hakim. Maksudnya daripada Safwan bin Umayyah telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam daripadanya beberapa baju besi. Berapa bilangan ada khilaf dalam beberapa riwayat. Banyaklah Rasul pinjam, dan Rasul pinjam saat itu kerana Rasulullah nak bagi kepada sahabat dia. Rasulullah nak bagi kepada sahabat dia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar ada sebahagian daripada puak-puak Taif membuat persiapan rapi untuk berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun menyiapkan tentera dia. Mana ada sebahagian daripada sahabat Rasulullah yang tidak mempunyai peralatan lengkap, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam siapkan peralatan lengkap, antaranya Rasul pinjam. Masa ni Safwan bin Umayyah belum lagi memeluk Islam. Belum lagi memeluk Islam, tapi dia mempunyai banyak baju perang. Maka Rasul pinjam daripada beliau. Jadi apabila Rasul pinjam, dia pun kabur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Muhammad, apakah ini dianggap sebagai rampasan? Adakah merapah daripada aku?" Sebab dia masa itu tidak memeluk Islam lagi. Adakah ni dikira rampasan? Kerana pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat takluk dan dapat tawang, Rasulullah dapat membuka kota Mekah. Jadi apabila Rasulullah minta daripada dia baju besi untuk diberi kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang akan menyertai peperangan dengan penduduk Taif, maka dia tanya Rasulullah, adakah ini rampasan? Okey, cuba tengok apa jawab Rasulullah. Bukan. Melainkan sebagai pinjaman yang dijamin pengembaliannya. Ini pinjaman madmunah, maksudnya yang dijamin. Andai kata punah, rosak, akan diganti semula. Itu maksud dia. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, dan dinilai sahih oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Kita ada dua hadis. Hadis yang pertama, yang kita baca tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut pinjaman ni dipulang semula seadanya. Hak yang kedua, pinjaman ini akan diganti balik sekiranya rosak. Maka dalam hal kita pinjam barang orang, kita guna barang orang, tiba-tiba rosak barang orang tersebut, apakah kewajipan kita? Adakah wajib kita kena ganti ataupun tidak? Tuang dia memang nak ganti ya. Orang hak yang pinjam memang tak mau ganti. Ya gitu kita. Tuang dia nak ganti. Orang hak yang pinjam tak mau ganti barang orang. Kita sekarang ni, kita bukan tengok kepada kehendak setiap seorang, tapi kita nak tengok mengikut ukuran hukum syarak. Bagaimanakah keputusan yang diputuskan oleh syarak? Yang pertama, sekiranya rosak barang orang hak yang kita pinjam saat itu kerana kecuaian kita, sebab kita hak yang jadi rosak, tak ngata pakai ikut dang. Kalau pinjam motor orang kau, nya pinjam motor orang dia pergi congek. Pergi congek. Nyelepek gesek lutut. Okey, itu dia kecuaian daripada peminjam.
Hak yang biasa tuang dia bawa 100 nya bawa rapat meter. Cabut habis kereta mutu, ngezu-hezu cabut. Itu dia kecuali orang hak yang meminjam. Maka hak tu tidak ada khilaf di kalangan ulama, wajib kepada peminjam ganti balik barang orang. Hak tu tidak ada khilaf. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, kita pinjam barang orang. Tiba-tiba rosak, tapi bukan kecuali kita. Bukan kecuali kita rosak. Ya kadang-kadang berlaku gitu kan. Tuang dia bawa molek-molek, kita pinjam kejap aje. Kena masuk bengkel lalu pada. Bawa biasa je. Contoh, kereta, motor, handset, yang seumpamanya. Sekarang ni, bagaimanakah hukum? Adakah kita kena ganti ataupun tidak? Dalam masalah ni, ulama berbeza pandangan. Ulama berbeza pandangan. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, sama juga pandangan mazhab Hambali, apabila barang yang dipinjam rosak, walaupun bukan kecuaian daripada peminjam, menjadi kewajipan kepada peminjam kena ganti semula. Sebab peminjam dipinjam barang orang untuk kegunaan diri dia. Dia lain daripada simpanan. Lain. Orang kata minta tolong pegang barang hamba, tolong sipang barang hamba, itu lain. Itu hukum dia lain. Kalau kita pinjam barang orang untuk kegunaan kita, tiba-tiba rosak, walaupun tidak ada kecuaian daripada kita, maka kita kena ganti semula. Melainkan, kalau jelaslah kerosakan saat itu sebelum daripada kita pinjam. Sebelum daripada pinjam kita rosak. Tapi, nak jadi masa kita pinjam. Kesang dia saat itu berlaku masa kita pinjam. Tapi rosak lama dah. Rosak lama dah. Itu lain. Jadi, kalau rosak ketika kita guna, walaupun bukan kecuaian kita, sebahagian daripada ulama mengatakan wajib, kita kena ganti semula, kerana Rasulullah sebut dalam hadis ni, ariyatun madmunah, pinjaman yang diganti semula. Baik. Seterusnya, babul ghasb. Bab pada menyatakan rampas. Rapah, ambil barang orang tanpa persetujuan daripada tuang dia. Sebelum daripada ni kita bincang satu hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi tibi nafsin min. Tidak halal harta orang Islam melainkan dengan kerelaan hati tuang dia. Kita tidak boleh ambil barang orang tanpa izin daripada tuang dia. Kalau tuang dia izin, barulah boleh kita ambil. Kalau tuang dia tidak izin, kita ambil, maka kita ni telah merampas barang orang. Hukum dia adalah haram, hukum dia berdosa besar. Okey, kita tengok. An Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man iqtata'a shibran minal ardi dhulman tawaqahu Allahu iyyahu yawmal qiyamati min sab'i aradin. Muttafaqun alaih. Maksudnya, daripada Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang merampas tanah orang lain secara zalim, meskipun sedekah je, tak banyak sedekah je, dia ambil tanah orang, nescaya Allah akan mengalungkan tanah itu ke lehernya sampai 7 lapis bumi pada hari kiamat nanti. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ni maksudnya hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim mengeluarkan di dalam kitab sahih bagi keduanya. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari, juga diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahih bagi kedua je. Allah. Itu berhati-hatilah orang yang bermudah-mudah mengambil tanah orang secara zalim. Ada orang yang jenis orang hanya akak batu, alih batu. Ada orang yang jenis tu, alih batu. Ada orang zalim dalam pembahagian harta pusaka. Zalim
dalam pembahagian harta pusaka, nyambil ke dia belaka harta pusaka. Ini banyak macam-macam kisah dalam masyarakat kita. Macam-macam kisah berlaku dalam masyarakat kita. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambo malah nak ceritalah. Sebab kalau cerita takut kita kata korang pun semua sekali kan. Tapi untuk pengajaran tak ada masalah. Kita tak bolehlah cerita dalam hati kita mari ada perasaan untuk menghina orang. Bimbang juga suatu hari nanti takut Allah Taala uji kita pula. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Sebenarnya banyak kisah hak yang ambo jumpalah. Hak yang orang mari tanya, hak yang kita jumpa banyak orang mari tanyalah. Yang melibatkan pengambilan harta orang lain, khususnya melibatkan tanah. Maka orang hak yang zalim mengambil tanah orang, dia kena ingatlah hanya sejeka saja Allah Subhanahu wa taala akan kalungkan tanah tu di leher dia sampai 7 lapis bumi pada hari kiamat nanti. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Maksudnya hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang martabat dia tinggi kerana dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu amaran keras daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang merampas barang orang. Seterusnya, wa an Anasin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana 'inda ba'd nisa'ihi fa arsalat ihda ummahatil mu'minin ma'a khadimin laha biqas'atin fiha ta'am fakasaratil qas'ah fadammaha وجعل فيها الطعام وقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة رواه البخاري والترمذي وسمى الضاربة عائشة وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء وصححه. Maksudnya daripada Sayyidina Anas bin Malik bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia bersama dengan sebahagian daripada isterinya. Baik. Ada sebahagian daripada riwayat masa ketika ni dia berada di rumah Aisyah. Dia berada di rumah Aisyah. Dalam masa yang sama ada sebahagian daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali ada. Rasul ketika ni berada di rumah Aisyah. Tiba-tiba lalu isterinya yang lain mengiringkan semangkuk makanan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam melalui khadamnya. Hidup Aisyah. Isteri dia yang lain. Ada riwayat lain menyebut isteri yang lain saat itu adalah Safiyah. Kerana Safiyah ni orang pandai masak. Jadi dia buat makanan, dia gatal ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada khadam dia, pelayang dia, hak yang ngatur khadam dia, hak yang gatal. Sapa di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha dan mendadak isteri yang digilirnya itu memukul tangkang tangannya ke mangkuk hingga pecah kerana cemburu. Dah giliran dia benda madu mari atas makanan rumah dia, marah kawan ni. Tu biasalah sifat cemburu ada pada orang puang tu biasa. Baik. Kita jangan pula duk kata orang puang hak yang menolak dimadukan dosa. Tak salah gitu. Perempuan hak yang menolak untuk dimadukan dia dosa, itu salah gitu. Memang orang puang sifat cemburu, tak ada orang puang hak yang nak dimadukan, tak ada. Okey, boleh faham kan? Cuma jangan tolak konsep poligami itu sendiri je. Jangan tolak. Sebab waktu memang disyariatkan dalam agama. Jadi kalau dia kata hamba tak talak tapi jangan untuk lelaki hamba, tak apa, tak ada masalah. Nama gitu. Nama tu. Orang puang lagu tu. Baik, tak ada masalah dah. Lagi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun cemburu. Sehingga dalam hadis yang diriwayat, hadis yang lain kata Rasulullah, gharat ummukum. Ibu kamu cemburu Nya katok jatuh pinggang. Makuk saat ni jatuh, pecah makuk. Terabur makanan. Siapa? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat cemburu bagi perempuan tu perkara normal lah. Baik. Perkara biasa.
Katanya, lepas daripada tu, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam memungut makanan yang terjatuh. Rasulullah ambil makanan, tak marah Rasulullah. Ambil makanan yang terjatuh, Rasul kutip. Lepas tu, dan meletakkan kembali ke dalam mangkuk. Ada yang pecah, Rasul letak balik dalam mangkuk. Lepas tu, Rasul kata, makanlah kamu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyerah mangkuk yang baru kepada pelayang itu dan menahan mangkuk yang pecah. Maksudnya dia, Rasul pun ambil daripada rumah Aisyah mangkuk yang tak pecah, bagi kepada khadang tersebut untuk dipulangkan kembali kepada hak yang mari hantar makanan, dan hak yang pecah Rasul tak rumah dia. Benda yang kita dapat faham daripada hadis ni, hak yang kita dapat faham, apabila kita merosakkan barang orang, kita kena ganti. Apabila kita merosakkan barang orang, kita kena ganti. Baik. Jadi hak yang pecah ditinggal di dalam rumah Aisyah, ambil mangkuk daripada rumah Aisyah, diberikan kepada hak orang hak mari makanan, dipulangkan kepada rumah Safiyah radhiyallahu taala anhum jami'an. Baik. Katanya hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Tirmizi. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan nama isteri yang memecahkan mangkuk itu adalah Aisyah. Kemudian ditambahkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada penghujung hadis, Rasul katakan ni, makanan diganti dengan makanan yang lain dan mangkuk diganti dengan mangkuk yang lain. Makanan diganti dengan makanan, mangkuk diganti dengan mangkuk. Cuma dalam hadis ni, kalau kita tengok, hak yang Rasul tukar saat itu, Rasul bagi mangkuk saja, makanan Rasul tak bagi. Kerana mana makanan dibagi dah kepada Rasulullah. Makanan tu dibagi dah kepada Rasulullah. Mangkuk je hak dia. Mangkuk hak dia. Jadi mangkuk, apabila pecah, kena ganti dengan mangkuk. Andai kata barang orang mangkuk sekali dengan makanan barang orang, tiba-tiba kita pecahkan barang orang sekali dengan makanan dia rosak, maka ketika itu kita kena ganti mangkuk sekali dengan makanan. Jadi dalam hadis ni Rasul sebut makanan dengan makanan, sedangkan Rasul tidak pulangkan balik ke makanan. Kerana benda? Kerana makanan itu telah diberikan kepada Rasulullah. Cuma untuk hukum, apabila mung merosakkan makanan orang, mung kena ganti balik. Sama apabila mung merosakkan bekas orang, mung kena ganti balik. Okey. Kadang-kadang kita langgar pasu orang, pecah pasu orang, maka wajib kita kena ganti. Jangan lock itu. Tak boleh. Langgar pagar orang, belok habis pagar orang, wajib kita kena ganti. Baik. Ini hukum hak yang perlu kita kena tahu. Kok mana-mana pun ganti. Ya, kok mana-mana pun mesti ganti. Cuma ada kala ganti atas dunia dengan kerelaan hati. Ada kala ganti di akhirat tanpa kerelaan hati. Kau dok ganti atas dunia, atas di akhirat kena ganti mula. Sebab mana kena ganti mula di akhirat? Sebab mung telah berhutang dengan orang. Mung telah menzalimi orang. Setiap kezaliman mesti kena bayar balik di negeri akhirat. Dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Rasulullah, "Atadruna mal muflis?" Mu tahu tak siapa orang yang bankrupt, orang muflis? Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Orang muflis di kalangan kami orang yang tidak mempunyai duit dan tidak mempunyai mata benda, harta benda, tak ada benda dia. Itu orang muflis. Kata Rasul, "Al-muflisu min ummati." Orang hak muflis daripada kalangan umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyam. Dia datang pada hari kiamat membawa pahala sembahyang, bawa pahala zakat, bawa pahala puasa. Tapi wa ya'ti wa qad syatama hadha. Dia datang dengan bawa dosa, dia maki orang ni. Wa qadhafa hadha, dia tuduh orang ni. Wa safaka dama hadha, dia menumpah darah orang ni. Wa daraba hadha, dia katak orang ni. Wa akala mala hadha, dia makan harta orang ni secara batil. Dia ambil harta orang. Makan dengan maksud ambil harta. Maka fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanati, diberi setiap orang yang dibuat zalim saat itu daripada kebaikan dia. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayh, habis dah kebaikan tapi belum lagi selesai, maka diambil kesalahan orang diberi kepada dia, akhirnya dilemparkan dia dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tak bayar atas dunia, bayar akhirat. Pilih untuk bayar atas dunia ke ataupun nak bayar di akhirat. Bayar di akhirat tak boleh dah nak bayar dengan harta. Kena bayar dengan pahala. Sebab harta ketika tu sedikit pun tidak berguna. Baik, harta benda, anak pinak sedikit pun tidak berguna di negeri akhirat.
hak yang menjadi hak yang berguna untuk kita di negeri akhirat adalah amalan kebaikan hak yang kita buat. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Tirmizi. Seterusnya katanya lagi wa an Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zara'a fi ardi qaumin bighairi idhnihim falaysa lahu min az-zar'i shay' wa lahu nafaqatuh rawahu Ahmad wal arba'atu illa an-Nasa'i wa hassanahu at-Tirmidzi wa yuqal innal Bukhari dha'afah. Jadi hadis ni insya-Allah kita akan sambung pada minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang pada malam yang mulia ini ada keberkatannya dan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.